Okey kelas, hari ini kita belajar darab pecahan. Okey, apa yang kita katakan dengan darab pecahan ni, dia tak sama macam darab nombor biasa. Okey, dan dia walaupun dia pecahan, dia tak sama macam tambah dan tolak pecahan, yang mana kamu kena samakan penyebut. Okey, tak perlu. Untuk pecahan tak perlu. Okey, apa bezanya? Okey, tengok contoh yang pertama, 1/3 darab 2/3. First kali kamu check, dia boleh tak kita ringkaskan 1/3 ni dengan 2/3 ni, boleh ringkaskan tak? Tak boleh kan? Okey, jadi kalau dah tak boleh ringkaskan, dia ringkaskan sama ada atas dengan bawah ni ataupun silang. Kalau tak boleh, kamu terus darabkan atas dengan yang atas, bawah dengan yang bawah. Okey, 1 darab 2 3 darab 3 9. Okey, jawapan dia boleh diringkaskan lagi? Boleh kecilkan lagi? Okey, itulah jawapan dia, 2/9. Dapat semua? Dapat. Okey, kita tengok contoh yang kedua. 3/9 darab 1/3. Boleh tak ringkaskan mana-mana? Boleh. 3/9 jadi berapa? Kita bagi dengan 3 kan? Atas bagi 3, bawah bagi 3, dapat 1/3. Dan lepas kamu ringkaskan, baru kamu darabkan. Okey, 1 darab 1 3 darab 3 9. So jawapan kita ialah 1/9. Senang tak? Senang. Okey, kalau senang tengok contoh yang ketiga. Siapa nak try buat? Okey, 21/8. Okey, dia dah melibatkan nombor bercampur darab dengan 3/4. 1/8 darab 1/8 darab 3/4. Ada tak yang kita boleh ringkaskan? Boleh, darab. Okey, sekarang ni ini nombor bercampur, betul? Nombor bercampur tukarkan kepada pecahan. Okey, macam mana tukar? Darab 8. Okey, 8 darab 2 16. 16 tambah 1 17. 17/8 darab 3/4. Okey, lepas tu darab terus. 17 darab 3 berapa? Kira-kira? 21 50. Betul tak? Cukuplah. Okey, 8 darab 4 8 darab 4 Okey, 32. Sekarang ni apa masalah dekat sini? Pecahan tak wajar, betul? Pengangka lebih besar dari penyebut. Bila jawapan kita pecahan tak wajar, okey, untuk pecahan jawapan akhir tak boleh dalam pecahan tak wajar. Kena selesaikan dia. Apa nak buat? Bagi. Okey, bawa pergi sebelah. 51 bahagi dengan okey, 1. Berapa baki? Berapa? 1. 19, betul? Okey, so berapa jawapan akhir kita? 19/32. Betul. Boleh ke tak kecilkan lagi? Ringkaskan? Okey, inilah jawapan akhir kita. Okey, yang terakhir, nombor 4. Contoh yang keempat. Siapa nak cuba? Please, cuba seorang. Okey, come. Bagus kat tangan. Okey. Alright. Apa dulu? First step. 3/4 tu jadi apa? 3/4 darab 6/8. Ni 3 ni. Jangan lupa. Jadikan dulu dia. Alright. 7/2 darab 3/4. Okey, 21/8. Okey. Ringkaskan. Bahagi. Okey, very good. Ni, sampai ingat? Dia susah.
3 per 4, dia dapat 21 per 8. 21 per 8 dalam pecahan tak wajar. Jadi kita ringkaskan, bagi 8 dapat 25 per 8. Betul tak? Betul. Perlu ringkaskan lagi? Tak perlu. Ini jawapan akhir kita. Okey, itulah dia pecahan darab pecahan. Sandy memiliki sebuah bakery. Dia mendapat keuntungan sebanyak RM30,000 daripada perniagaannya. Maka, dia merancang untuk menyimpan 25% daripada keuntungan tersebut di sebuah bank. Bank tersebut menawarkan faedah 3% setahun untuk simpanan. Dapatkah anda menghitung amaun simpanan Sandy selepas 2 tahun? Simpanan ialah wang yang disimpan dan tidak dibelanjakan sehingga terdapat keperluan untuk wang tersebut. Pertama sekali, mari kita cari amaun wang yang akan Sandy simpan di bank. 25% daripada RM30,000 ialah 25% darab dengan RM30,000. Maka dia merancang untuk menyimpan RM7,500 daripada keuntungannya di bank. Mari kita hitung amaun faedah yang akan Sandy terima dalam 2 tahun. Kita darab amaun wang yang disimpan, premium, dengan peratus faedah dan masa. Kita hanya perlu tambah premium dengan faedah yang dihitung sebelum ini. Maka, Sandy mempunyai RM7,950 dalam simpanannya selepas 2 tahun. Sandy memutuskan untuk melaburkan wang simpanan tersebut ke dalam bakerynya. Pelaburan tersebut memberi pulangan 12% setahun. Pulangan ini juga dipanggil dividen. Mari kita cari amaun pelaburannya dalam 2 tahun. Pelaburan ialah pembelian barang atau wang untuk kegunaan perniagaan tertentu yang akan memberi keuntungan di masa depan. Di awal tahun pertama, Sandy mempunyai RM7,950. Kita darab amaun wang tersebut dengan kadar faedah untuk mendapat nilai faedah RM954. Kemudian, tambah nilai faedah ini dengan amaun wang yang dilaburkan di awal tahun. Di akhir tahun pertama, Sandy akan mempunyai RM8,904. Di awal tahun kedua, Sandy mempunyai RM8,904. Kita hitung faedah untuk tahun kedua dengan rumus yang sama. Kemudian, tambah faedah ini dengan RM8,904. Di akhir tahun kedua pelaburannya, Sandy akan mempunyai RM9,972.48. Kita dapat melihat nilai-nilai tersebut dengan jelas dalam sebuah jadual. Jumlah faedah yang Sandy akan perolehi ialah RM2,022.48. Nilai ini juga dapat dihitung dengan menolak amaun wang di awal tahun pertama daripada amaun wang di akhir tahun kedua. Alternatif lain, kita boleh menghitung secara terus amaun wang yang Sandy miliki di akhir setiap tahun. Dengan faedah 12%, dia akan mendapat 112% daripada amaun yang disimpan di akhir setiap tahun. Dan selamat pagi, kembali lagi bersama Cikgu Amirul. Okey, hari ini Cikgu nak ajar matematik tahun 6 mengenai nombor perdana dalam lingkungan 100. Sebelum kita pergi lebih lanjut melihat contoh-contoh soalan, jom kita saksikan video yang telah Cikgu sediakan.
mengenai nombor perdana. Kamu pun dah tahu apa maksud nombor perdana dan ciri-ciri bagi nombor perdana. Okey, sekarang mari kita lihat bagaimana nak pilih nombor perdana ni. Okey, apa sebenarnya nombor perdana ni? Okey, kita tak apa, kalau tak faham pun tak apa, kalau melalui contoh ni insya-Allah kamu boleh faham. Okey, kita lihat angka yang pertama, angka 1. Kamu bagi tahu cikgu, apa darab apa sama dengan 1 ni? Ya, iaitu 1 darab 1. Okey, habislah kan? 1 darab 1, 1. Okey, sekarang kita lihat nombor 6 pula. Apa darab apa dapat 6? Ya, mula-mula 1 darab 6. Ada lagi tak? Ada, iaitu 2 darab 3. Pandai. Okey, sekarang kita tengok nombor 15. Apa darab apa 15? 1 darab 15. Ada lagi tak? Ada, iaitu 3 darab 5 akan dapat 15. Okey, tengok nombor yang di kanan ni 2. Apa darab apa dapat 2? Iaitu 1 darab 2. Ada lagi ke? Tak ada dah. 17 pula. Apa darab apa dapat 17? 1 darab 17. Ada lagi ke? Tak ada. Okey, sifir 2 tak ada 17, sifir 3 pun tak ada 17, sifir 4 pun tak ada 17 dan seterusnya memang tak ada sifir 17. Okey, sifir 17 hanya ada dalam 1 dan 17 je. Sifir 1, sifir 17. Okey, 23. Apa darab apa dapat 23? Okey, 1 darab 23. Dah tak ada dah lepas tu. Okey, daripada nombor-nombor ni kamu boleh lihat sebenarnya, kalau kamu faham ciri-ciri nombor perdana tadi, kamu boleh automatik nampak yang mana nombor perdana. Antara yang kiri dan juga yang kanan, yang mana nombor perdana? Ya, yang di kanan inilah nombor perdana. Okey. Kenapa? Kena ingat baliklah apa itu ciri-ciri nombor perdana. Nombor bulat yang boleh dibahagikan dengan 1. Okey. Dan juga dengan dirinya sendiri. Nampak? 2 ni dengan 2. 17 dengan 17. 23 dengan 23. Tak ada nombor lain. Okey. Kalau kamu tengok yang belah kiri ni. Okey. Kalau kenapa 1 ni bukan nombor perdana? Sebab dia hanya menepati satu syarat je. Dia hanya boleh dibahagikan dengan 1. Diri sendirinya pun 1. Jadi diri sendiri dengan 1 tu sama. Okey, dia tak menepati 2 syarat. Jadi kalau untuk pengetahuan kamu, nombor perdana yang terkecil ialah 2. Bermula dengan 2. Bukan bermula dengan 1. 1 bukan nombor perdana. Nombor perdana mesti dimulakan dengan 2. Okey, 6 ni tadi. Kenapa bukan perdana? Sebab selain pada 1 dan 6, selain daripada 1 dan dirinya sendiri, 6 juga boleh bahagi dengan 2. 6 juga boleh bahagi dengan 3. Jadi, ini bukan nombor perdana. Ini pun bukan perdana. Sama juga dengan 15. 15 memang boleh bahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, tetapi dia juga boleh bahagi dengan nombor lain, iaitu 3 dan 5. Okey, nombor perdana ni kamu ingat dia tak boleh bahagi dengan nombor selain 1 dan selain dirinya sendiri. Okey, tak apa, kalau tak faham jom kita tengok contoh. Antara nombor-nombor berikut, yang manakah nombor perdana? Okey, jom kita senaraikan dulu 4 ni. Apa darab apa 4? Ya, 1 darab 4. Selain daripada tu ada tak? Ada. 2 darab 2. Okey, 7. Apa darab apa 7? 1 darab 7. Pandai. 12. 1 darab 12. Ada lagi tak? Ada. 2 darab 6. Lagi ada? Ada. 3 darab 4. Pandai. Okey, 13. Apa darab apa 13? 1 darab 13. Ada lagi ke? Tak ada dah. 21? 1 darab 21. Ada lagi tak? Ada. Sifir 3. 3 darab 7. 21. Jadi kita ingat balik. Apa itu nombor perdana? Nombor bulat yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi mana perdana? Pandai. Okey, jawapan kita adalah yang ini dan yang ini. Yang ni.
Sebab dia hanya boleh bahagi dengan 1 dan diri dia sendiri. Ada nombor lain tak? Tak ada. Yang ni pun sama, hanya boleh bahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Ada nombor lain? Tak ada. 4 bukan perdana. Kenapa? Sebab dia boleh bahagi dengan nombor lain, iaitu 2. 12 juga bukan perdana sebab dia boleh bahagi dengan 2, 6, 3, 4, banyaknya. Okey, 21 juga bukan perdana. Bukan sebab boleh bahagi 3, boleh bahagi dengan 7. Jadi jawapan akhir kita nombor perdana ialah 7 dan 13. Ada 2 jawapan sahaja. Okey. Jom kita lihat soalan seterusnya. Senaraikan nombor perdana antara 50 hingga 60. Okey, sebelum kamu main teka-teka, baik kamu tulis. Okey, nombor senaraikan dulu nombor 50 hingga 60 ni. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okey, sekarang terlalu banyak nombor kan. Okey, dia ada satu tips bagaimana kamu nak potong terus. Maksudnya terus kamu pangkahkan yang bukan perdana. Okey, kamu pilih nombor genap. Apa tu nombor genap? Nombor bulat yang boleh dibahagi dengan 2. Jadi semua nombor genap bukan perdana kecuali 2. Jadi dalam siri nombor ni mana nombor genap? Ya, yang 50, 52, 54, 56, 58 dan 60. Sebabnya semua boleh. Okey, 50 ni boleh bahagi 2. Dia ada sifir 2 dalam dia. Ni ada sifir 2. Okey, ni pun ada sifir 2. Ini pun ada sifir 2. Okey, ni ada sifir 2. Semua boleh bahagi dengan 2. Dapat nombor. Jadi tinggal hanya sikit je antara 51, 53, 55, 57 dan 59. Okey, mana lagi yang bukan perdana? Okey. 55. 55 kenapa? Sebab dia ada sifir 5 iaitu 11 darab 5. Okey, sifir 11 dan sifir 5. Jadi dia bukan perdana. Selain tu, mana lagi? 51 pun bukan. Kenapa? Dia ada sifir 3 iaitu 3 darab 17 ataupun 17 darab 3. Ada sifir 3. Ada satu lagi yang bukan perdana iaitu 59. Kenapa? Sebab 59 pun ada sifir 3 dengan sifir 19 di dalamnya. Jadi yang perdana hanya nombor ini sahaja. Okey. 53 dan 57. Okey, ini adalah latihan yang cikgu tinggalkan untuk kamu. Nombor perdana dalam lingkungan 100 daripada nombor 1 hingga 100 ni, tugasan kamu adalah untuk mewarnakan nombor perdana. Hanya warnakan nombor perdana. Okey, ingat nombor perdana mula dengan berapa? 2. Jadi 2 ni kamu warnakan. Selepas tu kamu warnakanlah semua nombor perdana yang kamu boleh jumpa. Okey, nanti kita semak jawapan dia. Okey, itu sahaja untuk pelajaran hari ini mengenai nombor perdana. Cikgu harap kamu boleh faham apa maksud nombor perdana, ciri-ciri dia dan cara untuk mengenal pastilah. Kalau tak faham boleh ulang tayang video ni beberapa kali. Sebelum cikgu undur diri, seperti biasa jangan lupa subscribe YouTube cikgu, like, share maupun komen. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Namaku Rizky. Aku ngerasa kalau pelajaran di sekolah itu sangat sulit. Mustahil untuk dapat menguasai semua pelajaran. Terkadang, aku seperti sudah merasa putus asa. Dan mungkin banyak temanku yang sependapat denganku. Tapi, mau gimana lagi? Solusinya apa? Apa aku harus menyerah? Gak mungkin kan? Walaupun susah, aku
aku harus tetap berusaha. Kita para pelajar adalah generasi selanjutnya. Memang kita hanya 20% dari populasi, tapi kita 100% masa depan. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka.